bila kita kerja dalam pasukan keselamatan ni, prioriti bukan lagi keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 999 khas Aidilfitri bersiaran dari ibu kota Kuala Lumpur bersama saya Sofia Nur Solehatun bersama tim penerbitan 999. Saudara, 18 Mac 2020, kerajaan mengambil langkah untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ekoran penularan wabak pandemik COVID-19. Dan dalam episod kali ini, Kru 999 bertemu individu-individu hebat yang berkorban jiwa dan raga sepanjang pelaksanaan PKP, PKPD dan PKPB. Penularan COVID-19 mendorong pihak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Serentak dengan itu, beberapa garis panduan dan syarat perlu dipatuhi orang awam. Namun, PKP dilanjutkan pada fasa kedua, ketiga dan keempat. PKPD turut diperkenalkan berikutan kes yang meningkat dan membolehkan kerajaan mengawal penularan virus pandemik itu di lokasi zon merah. Pada Mei 2020, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB diperkenalkan memberi kelonggaran kepada syarat-syarat PKP tertentu untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal. Kerjasama antara Angkatan Tentera Malaysia dengan PDRM begitu mantap sekali lah. Adik-beradik ataupun kembar begitulah. Ini dapat saya sendiri saksikan betapa mereka di bawah tersebut, yang baju hijaunya dengan yang baju birunya, kita dapat lihat kemesraan. Mereka mempunyai satu macam perasaan saling percaya mempercayai antara satu sama lain. So itulah sesuatu yang begitu cantik yang terlahir daripada eksersis menguatkuasakan ataupun melaksanakan tugasan KP ini antara ATM dengan PDRM. Dalam usaha memerangi wabak COVID-19, selain PDRM, Angkatan Tentera Malaysia juga di antara agensi yang berjuang di barisan hadapan. Wartawan Nur Izzati Luqman menyingkap pengalaman dan penugasan pegawai serta anggota ATM menerusi operasi penawar khususnya di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Saya Korporal Muhammad Faizul bin Muhammad dari Regimen ke-4 Korps Polis Tentera Diraja. 36.4. Okey, boleh pakai mask dan ambil senjata. Berpekalang di kem Sungai Buloh. Telah berkhidmat selama 15 tahun. Sunyi dan sepi. Hanya itu dapat digambarkan di lokasi ketujuh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Selayang Baru, Gombak, Selangor. Begitu juga suasana kawasan PKPD di ibu kota. Membabitkan sekitar Jalan Munshi Abdullah dan Jalan Masjid India sebelum arahan PKPD ditamatkan pada 3 Mei 2020. Apabila wabak COVID-19 ni melanda dunia dan juga Malaysia, saya baru mengambil tapuk pimpinan sebagai Panglima Angkatan Tentera lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan itu saya telah mendapat arahan ataupun warning order daripada pihak kerajaan
untuk kita membantu pihak polis. Pada masa yang sama, saya telah mengarahkan markas saya untuk membuat perancangan yang sepatutnya. Selang 2 hari sebelum kita lancarkan, pihak saya dah pun bersedia. Dan pada 22 bulan tu, saya beritahu dekat PDRM bahawa ATM telah sedia dan kita hantarlah anggota-anggota kita untuk membuat tugas yang telah pun diberi kepada mereka. PKPD di kawasan Selayang Baru ni adalah salah satu PKPD yang berada di dalam kawasan tanggungjawab 4 Division. Kawasan ni sebenarnya kawasan yang ramai, kawasan yang sibuk, kawasan Pasar Borong. Jadi memang terlalu ramai orang di sini. Apabila diarahkan bahawa kawasan ini diletakkan di bawah PKPD, jadi tugas kami ini adalah salah satunya untuk mengepung kawasan ini. Memastikan penghuni-penghuni di perimeter zon D tidak keluar daripada kawasan PKPD kecuali mendapat kebenaran daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM atau Pusat Pengurusan. Pada mula-mula dapat tahu saya dikerahkan petugas di sini agak gelisah juga. Lama-kelamaan jadi rasa bangga pun ada dapat menolong rakyat Malaysia, terutamanya penduduk di Selayang Baru ni untuk mencegah daripada penularan wabak COVID. Inilah kali pertama sebenarnya Angkatan Tentera memasang kawat berduri ini ataupun konsentrasi wire ini di kawasan bandar, di kawasan perumahan. Dan selama ini kita ditrain ataupun kita buat latihan pun di kawasan latihan. Memang cabarannya besar, terutamanya apabila kita nak memasang. Rumah-rumah terlalu rapat, sepadan di antara rumah dengan rumah itu juga kecil. Tidak semua kawasan ini diletakkan konsentrasi wire. Sejauh 4.4 km kalau dikira macam inilah. Jangan tarik kuat sangat, Bi. Dan ada sebahagiannya terpaksa kita buat di atas, tingkat atas rumah. Yang mana semuanya memerlukan kepakaran dan kami sebenarnya dilatih untuk memasang konsentrasi wire ini. Kita tahu kawasan ini adalah kawasan yang ramai kawasan orang asing. Jadi ada pengalaman kita yang sebelum ini, apabila kita nak buat saringan itu, mereka tidak balik rumah, mereka keluar dan tidak tahu ke mana arah mereka. Jadi dengan cara kita memasang konsentrasi wire ini pada waktu malam, waktu mereka semua sudah balik ke rumah masing-masing dan mereka hanya menyadari pemasangan ini pada besok paginya, jadi mereka secara tidak langsungnya akan senang untuk petugas kesihatan ini menyaring mereka. Gelagak tu kita boleh tengoklah, gelagak orang ramai tu yang cuba untuk loloskan diri apa ke, macam-macam cara dia orang ikhtiar untuk keluar daripada zon ni. Tapi dia belum sempat untuk cuba keluar dan dia dah ternampak kami meronda, dia pun dah lari lah. Saya ucapkan tugas. Ya. Please. Pada bulan puasa ni cabaran dia faktor cuaca dengan panas teriknya. Pada sebelah malam, pada waktu hujan lebat tu saya shift ketiga. Dalam pukul 3 pagi, masa angin datang tu, kita orang peganglah kemah tu daripada terbang di bawah angin. Ronda bersama PDRM kita dapat menambahkan kawan baru lah. Boleh saling kenal mengenali lah antara satu sama lain tu. Demi tugas, kami harungi bersama lah. Macam ni lah kerja kami. Keluar gelap, balik pun gelap.
Kadang-kadang balik pun anak sudah tidur, ada yang masih menunggu ayah dia balik. Dan dia ada cakap rindu sama ayah lah apa. Rasa sedih pun ada, mustahil lah sebagai seorang ayah rasa tak sedih kita meninggalkan anak kan. Tapi demi tuntutan tugas untuk negara, untuk rakyat Malaysia, saya boleh hadapi dengan baik. Pasukan Regimen 512 Askar Wataniah terus membantu pihak berkuasa untuk menjalankan tugas, memastikan keselamatan masyarakat dan negara walaupun dalam musim perayaan. Aidilfitri kali ini pastinya lebih menyayat hati kerana ada anggota yang terkorban ketika bertugas dalam memerangi wabak COVID-19. Ikuti laporan khas Perwira Aidilfitri disediakan oleh wartawan Tun Hizami Hashim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bertugas demi negara pada hari Lebaran menjadi rutin buat Regimen 512 Askar Wataniah yang berada di bawah kelolaan Panglima 8 Brigade Brigadier Jeneral Zamsari Abu Hassan. PKPB ini dilanjutkan sehingga 9 Jun. Dalam tempoh tersebut, Askar Wataniah ataupun anggota sukarela, mereka perlulah bersedia untuk bertugas tertakluk kepada arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan nanti. Mereka masih lagi melaksanakan rondaan bersama iaitu Mobile Patrol Vehicle dan juga di Sekatan Jalan Raya ataupun SJR di Kelantan sebanyak 9 SJR dan di Terengganu 4 SJR. Dan sekarang ini melibatkan lebih kurang dalam 20 orang. Pada awalnya lebih kurang 140 anggota Askar Wataniah telah terlibat. Menurut Timbalan Komander pasukan ini, Lieutenant Colonel Roslan Muhammad Zain, bermula dari tempoh PKP Fasa 1 sehingga PKPB, Askar Wataniah antara anggota barisan hadapan melawan musuh kecil menerusi Ops Penawar. Penglibatan Askar Wataniah adalah dalam 3 shift yang mana setiap shift tu adalah 8 jam dan nisbahnya adalah 2 anggota Wataniah dan 1 anggota tetap, dan digandingkan dengan anggota agensi daripada agensi yang lain. Kerjasama yang baik di antara Askar Wataniah dengan agensi yang lain dalam melaksanakan operasi ini. Jadi mereka juga diterima dengan baiknya oleh agensi lain. Mereka berkhidmat dengan baik dan cemerlang. Bagi anggota Regimen 512 Askar Wataniah ini, Prebet Muhammad Nur Syafiq Rosid bertugas mengawal sekatan jalan raya di sekitar Terengganu ketika PKP antara pengalaman berharga yang pasti tidak dilupakan. Pengalaman banyak tak beraya apa semua, bekerja dengan anggota tetap. Saya menyertai Askar Wataniah ni pada tahun 2016 dan saya menyertai Askar Wataniah ni kerana sejak dari kecil minat pada senjata dan aktiviti ketenteraan. Elaun bukan menjadi sandaran, namun latihan asas Askar Wataniah yang dijalani selama sebulan dijadikan sebagai platform kepadanya untuk meningkatkan disiplin diri dan kematangan diri. Suasana raya di sini amat baik sebab ada keluarga baru. Memang di kampung pun tak lupa juga. Sebelum saya menyertai Wataniah, saya hanya tak ada keyakinan diri. Lepas saya menyertai, saya ada keyakinan diri dan jati diri yang kuat. Aspek keselamatan diri anggota Askar Wataniah yang pulang ke kem dari penugasan di lapangan jelas dititik beratkan bagi memastikan mereka sentiasa bebas COVID-19.
Kami mengamalkan keselamatan dari segi kesihatan daripada markah atasan lagi yang menitik beratkan isu keselamatan diambil berat kepada anggota-anggota terutama petugas-petugas yang berada di kawasan hadapan. Kita mengikut SOP yang telah ditetapkan, yang mana mereka akan diberi taklimat sebelum melakukan penugasan, mesti memakai peralatan perlindungan diri, dan mereka juga selepas tamat bertugas mereka akan disaring kembali dan seterusnya dibuat proses untuk membersihkan diri. 36.6 Meja Kehormat Datuk Muhammad Farid Surani yang dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pendukung Askar Wataniah Jakpau, Terengganu pada Februari lalu antara yang membantu pasukan ini dalam memastikan bekalan peralatan keselamatan mencukupi sepanjang PKP dilaksanakan. Kita cari penyumbang untuk menyumbangkan PPE dan sebagainya, alat-alat kesihatan, kebersihan untuk anggota-anggota yang bertugas. Saya bangga dengan diorang ni. Semangat diorang yang ada ni. Semua ni bukan anggota tetap, tetapi diorang sanggup bekerja sampai malam, pagi, siang. Saya banggalah dengan diorang ni. Namun, pada 11 Mei 2020, pasukan ini dikejutkan dengan pemergian seorang petugas, Major Cik Baharudin Cik Teh, yang telah berkhidmat sejak 30 tahun lalu. Perjalanan pulang seorang pegawai sukarela Regimen 512 Askar Wataniah untuk pulang ke rumahnya setelah penugasan penawar bertukar tragedi apabila terlibat dalam kemalangan kerana terlanggar seekor kerbau di Bandar Permaisuri ini kira-kira jam 4 pagi. Dan sebenarnya lokasi ini terletak kira-kira 25 km dengan rumah arwah yang terletak di Bandar Jetih. Balu arwah Rosalina Miza Hamzah yang sedang bersiap untuk menyediakan juadah sahur mendapat perkabaran mengenai kemalangan itu daripada rakan setugas arwah. Pagi itu biasalah kami bangun, solat dulu. Tak sempat masuk dapur lagi. Saya bergerak dalam 15 km dari rumah. Dapat dia kata dah tak ada. Saya tak terfikirlah yang kejadian tu boleh menyebabkan ajal dia. Jenazah arwah dibawa ke Hospital Setiu sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Tok Dor. Dengan PKP ni, walaupun beliau pergi bertugas, kami sempat solat sama. Kita tadarus sama-sama setiap pagi. Dan dia akan balik untuk tarawih dengan anak dia. Sebab anak dia akan jadi imam dan dia sentiasa arwah pergi dalam masa yang amat baik untuk dia. Khidmat dia pada keluarga pun tak ada masalah. Dan masyarakat pun sama. Dan Allah lebih sayang dia. Regimen 512 Askar Wataniah turut memberikan sumbangan kepada Balu dan 5 orang anak arwah sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Alhamdulillah. Kumpulan tentera memberi penghormatan yang paling baik. Memberi khidmat yang sempurna. Start daripada mandi sampai kebumikan. Dia bawa anak, dia ajar anak macam mana nak mandi. Maknanya semua tentera buat. Saya tak ada buat apa pun. Dan arwah diselesaikan dengan penuh penghormatan. Terima kasih tentera. Meja Kehormat Datuk Ajlan Muhammad merangkap Ahli Jawatankuasa Pendukung Askar Wataniah Jakpau, Terengganu sejak tahun 2014 berharap agar semangat dan sifat arwah dijadikan contoh buat anak muda dalam berbakti kepada negara. Bila terlibat dengan tentera ni, dia disiplin dia lebih baguslah kalau dibandingkan dengan yang lain. Sebab mereka walaupun Wataniah tetapi mereka adalah seorang anggota. Marilah bersama-sama join kita untuk kita mendisiplinkan diri kita dan secara tak langsung pun kita boleh membantu negara bagi menjaga keselamatan dan sebagainya.
Walaupun kini telah menjelang Aidilfitri, perjuangan askar wataniah masih belum terhenti dalam melawan pandemik COVID-19 sekaligus terus berada dalam keadaan bersedia dengan sebarang ancaman dan bencana. Anggota askar wataniah telah memberikan khidmat mereka dengan baik, dengan profesional sebagaimana kemahiran mereka yang dilatih di pasukan-pasukan. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan iaitu konsep whole of government, whole of society untuk mempertahankan kedaulatan negara dan juga mempertahankan keselamatan negara kita. Berkhidmat untuk negara. Selari dengan moto itu, penglibatan generasi muda dalam Regimen Askar Wataniah yang telah ditubuhkan sejak 1958 ini pasti dapat memantapkan ketahanan fizikal dan mental mereka sekaligus menjadikan anak watan mempunyai jati diri utuh dalam menjaga kedaulatan negara. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Wataniah! Terengganu! Sebenarnya tak ada pun yang komplain. Jadi saya pun rasa terharu sebab tak ada yang katakan ini bukan tugas mereka ataupun penat ke apa. Tak ada. Tak ada satu patah perkataan pun mereka membuat luahan bahawa mereka tak puas hati. Apa yang saya dapat, mereka amat bangga dan kita melihat dia punya komited. Boleh lihat cara mereka menjalankan tugas tersebut. Apa yang saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila kita telah membuat keputusan untuk melakukan tugas ini bersama dengan ataupun menyokong PDRM ni adalah menjadi satu kebanggaan untuk anggota saya yang bertugas itu, because they are part of the whole effort. Jadi dengan perasaan tersebut kita boleh tahu yang bahawa anggota-anggota ini faham dengan tanggungjawab mereka dan juga berapa pentingnya usaha mereka untuk membendung masalah yang dihadapi oleh negara ni. Tanggal 25 April 2020, tepat jam 12.30 malam, 4 pegawai dan 91 anggota dari Regimen Askar Jurutera Diraja dikerah untuk memasang kawat berduri di kawasan Selayang Baru ini ketika orang ramai sedang lena di ulit mimpi. Bukan sengaja bersengkang mata, bukan sengaja bermandi peluh, tetapi itulah tugasan yang diamanahkan kepada mereka dalam bersama-sama menangani COVID-19. Nur Izzati Lokman, 999, TV3. Di tahun 60-an, 70-an dan juga 80-an, tentera dan juga pihak polis berdepan untuk menghapuskan pada masa tersebut adalah penganas komunis, musuh kita. Strategi untuk membendung ancaman di era tersebut dan juga di era ini kan pendekatannya mungkin secara fizikal dia lain, tetapi kalau kita lihat daripada aspek konsepnya kan lebih kurang je. Cuma satu nampak, satu tak nampak. Saya berharap usaha kita ini akan membuahkan hasil yang positif dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini dan seterusnya kerajaan akan dapat melonggarkan perintah kawalan pergerakan ini bagi memudahkan orang ramai untuk melakukan pergerakan yang sebebas-bebasnya. Kami, warga Regimen 512 Askar Wataniah, Kem Padang Midin, Kuala Terengganu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga anggota tentera 8 Brigade dan juga pasukan-pasukan di bawah naungan termasuk anggota Askar Wataniah. Warga ATM yang bertugas di dalam Okinawa, semoga kita dipermudahkan segala urusan oleh Allah dan diberi perlindungan olehnya. Stay healthy, protect yourself. Kami, warga Regimen 512 Askar Wataniah, Kem Padang Midin, Kuala Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita mesti menang. Menang dalam memerangi musuh COVID-19. Terima kasih tidak terhingga kami ucapkan kepada semua di barisan hadapan memastikan rakyat Malaysia tidak terus ditelan musuh. Terima kasih juga diucapkan kepada anda, rakyat Malaysia yang terus komited menjayakan usaha ini.
daripada kami di 999. Sehingga kita berjumpa lagi di hari lain. Saya Sofia Nur Solehatun menutup tirai 999 khas Aidilfitri. Assalamualaikum.